yasubul khaira illallah, bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillahi masyaallah kana, wa man lam yasha' lam yakun. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita dan minda kita, serta Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, terutama perkara-perkara yang mendekatkan diri kepadanya. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pelajaran solat kita, rukun solat yang ke-13, yakni menertibkan rukun-rukun. Tertib, ya. Kalau tertib itu adalah urutan. 1 niat, 2 berdiri, 3 baca Al-Fatihah, 4 rukuk. Jadi urutan itu mesti tertib, ya. Tak boleh daripada niat kemudian lepas itu Al-Fatihah, lepas Fatihah terus sujud. Itu namanya tidak tertib. Jadi kalau kita tertib buat, ya, lepas 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka itu dipanggil tertib. Jadi tertib adalah merupakan rukun solat, ya. Sesungguhnya ketertiban kebanyakan rukun-rukun terdahulu adalah salah satu rukun sembahyang dan fardunya. Jadi tertib dalam kita melakukan rukun sembahyang itu hukumnya fardu. Ya, bermula daripada niat, takbiratul ihram, ya. Kemudian baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, dan demikianlah pada rakaat berikutnya. Itulah yang tertib tadi, ya. Setiap rakaat kita lakukan urutan bilangan, ya, tertib. Dalil atas wajibnya tertib ialah ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyangnya dan perintahnya mencontohi sembahyang baginda seperti mana dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan pada seluruh hadis sahih yang telah disebutkan. Jadi inilah bidang ilmu fiqh. Bidang ilmu fiqh dia disebut syariat zahir. Maka apabila kita melihat bagaimana zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan solat, maka kita tiru zahirnya. Namun fiqh tidak mengetahui bagaimana batin Rasulullah. Hati Rasulullah bagaimana ketika solat, minda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat bagaimana. Jadi kita perlu satu ilmu lagi, yaitu ilmu tasawuf ihsan. Maka daerah ataupun lapangan ilmu ihsan bukan dengan akal,
Ya, hanya ruh yang mengenal ruh. Ya, hanya ruh yang mengenal ruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tahu batin bagaimana ya keadaan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat, maka cara mengetahuinya adalah dengan ruh. Jadi ruh itu punya apa? Punya hubungan. Ya. Dan kita kadang-kadang terjadi ya, istri di rumah, suamiku balik kerja nanti bawa apa ya? Rupanya bawa. Mudah-mudahan bawa ya. Bawa apa? Bawa tempoyak. Rupanya betul bawa tempoyak. Itu macam mana tu? Hati gerak hati. Sebut bahasa modern telepati. Itu bukan, sebenarnya bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dia boleh dilatih. Jadi ulama fiqh sudah melatih dengan ilmu akal. Ulama tasawuf ya, biiznillah ya, mereka sudah melatih dengan hati dan ruh. Ya, jadi jangan disangkal. Ilmu tasawuf itu tak boleh disangkal, tak boleh kita nafikan, tak boleh kita kata tasawuf sesat. Ya, tak boleh, karena itu adalah bahagian daripada agama. Ya. Baik. Tertib pada kebanyakan rukun-rukun adalah fardu, dan pada sebahagiannya wajib penyertaan dan bukan tertib, seperti penyertaan niat bersama takbiratul ihram, bersama berdiri. Ini dia dipanggil berserta ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu berserta niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bi itu adalah ma'iyah. Maknanya berserta. Bukan takbir dulu, Allahu Akbar, lepas itu baru niat, ya. Bukan niat dulu, kemudian baru Allahu Akbar, tetapi berserta. Yang ini dia berserta. Niat berserta dengan berdiri, berserta dengan takbiratul ihram. Kita berdiri, kemudian kita takbir, kemudian berserta niat. Berserta niat. Serta penyertaan duduk bersama tasyahud dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tasyahud, ketika dah duduk tahiyat akhir itu, ya, berserta bacaan tasyahud, berserta bacaan selawat. Itu dah dimaklumilah, ya. Cuma masalahnya, kalau masalah yang pertama tadi berdiri takbiratul ihram niat beserta tiga-tiga ni, kadang ada orang bermasalah, tak boleh dia. Aku tak boleh, Allah tak boleh, tak masuk. Ya, dia susah dia. Maka oleh sebab itu, orang yang ada masalah macam ni, dia masalah Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar, tak puas hati. Karena was-was. Ya. Jadi orang yang punya masalah seperti ini di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sebagai penyelesaiannya, boleh dia niat dulu. Boleh dia niat dulu. Allahu Akbar. Boleh dia niat. Macam kita lafaz tu tak ada. Lafaz bukan niat. Tak, dalam lafaz tu masa kita lafaz sekali dengan niat dalam. Masa kita lafaz tu kan. Kita sekali dengan
Dia bezakan, asingkan. Asing kan? Lafaz adalah mulut, niat adalah hati. Jadi ketika kita melafazkan, kita lafazkan, itu tak jadi niat. Serentak. Usolli, tak boleh. Bagi orang yang ada masalah tadi tu, bagi orang yang ada masalah, karena letaknya niat adalah di hati. Jadi kalaulah memang ada orang boleh di situ lafaz, kemudian di situ niat, kalau ada boleh, bagi dia boleh seperti itu. Tapi bukan bagi orang yang tak ada masalah. Bermakna tak kalau macam kita dah rapatkan sekejap kita niat sebelum makan. Sini dalam masyarakat Malaysia niat kita. Cuma orang lain nak niatkan dalam lain. Tapi macam Arab dia baca tu dia niat Allah Akbar. Tak ada masalah. Ini kenapa kita bilang pasal lain mesti nak niat dalam lain juga. Sebab dia niat sebagai Arab dan memang makna tertentu kan. Itu saya Ya, bahasa ya. Kita fikir ikut apa dominan bahasa kita. Kalau orang tu memang dominan bahasa Melayunya, dia niat pun dalam bahasa Melayu. Tapi kalau Mak Saleh orang Melayu lahir di Inggris, dia cakap Inggrisnya dominan, berfikir pun cara Inggris. Itu niatnya pun Inggris. Kecuali dia tak belajar niat dalam bahasa Inggris, tapi dia belajar niat dalam bahasa Melayu, itu boleh jadi. Ini yang tadi ni yang jadi yang bermasalah niat Allah. Tak boleh dia. Maka caranya niat dulu Allah Akbar. Adapun kalau orang Arab tadi, dia cakap Arab terus sekali dengan niat, ya, usolli Allah Akbar. Itu tak boleh sebab dia tidak melakukan niatnya bin niat tadi. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu beserta perbuatan. Kita bincang di sini letak niat. Letak niat tu di dalam hati. Niat yang betul adalah bersama takbiratul ihram. Dah dapat tu? Faham? Itu yang betul. Ada orang bermasalah, Allah, tak jadi. Allah. Datang juga cicak tu. Allah bermasalah. Bagi orang macam ni, maka dia sholli Allah Akbar. Okey. Baik dia orang Arab ke, orang Melayu ke, kalau dia dah niat usolli, dia dah faham dah, ya, atau dah. Itu bagi orang yang tak boleh melakukan niat ma'iyah bersama perbuatan. Tapi kita ni boleh kan? Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Maka jangan ambil yang tu. Yang itu bagi orang yang bermasalah.
Ada tengok satu video, siapa orangnya? Tak pernah cakap lah. Oh tak cakap. Kalau Ustaz aku tak katakan. Nah, ini saya cakap. ya. Tak apa, biar saya yang cakap. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama kita di Nusantara, Syekh Daud Al-Fatani contohnya, Allahu Akbar panjangnya boleh 9 harakat. Panjangnya boleh 9 harakat. Allahu Akbar boleh. Dah. Ya? Boleh. Kalau tak boleh, azan tu jangan panjang-panjang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan macam tu lah. Kalau tak boleh, dalam solat tak boleh panjang, azan pun tak boleh. Oh, azan kenapa boleh? Solat kenapa tak boleh? Allahu Akbar, apakah Al-Quran? Yang kita tajwidkan Al-Quran. Allahu Akbar, apakah Al-Quran? Lafaz Allahu Akbar. Cari dalam Al-Quran, ada tak Allahu Akbar? Tidak ada. Jadi itulah ulama menggali hukum, ya, sehingga berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sehingga diperbolehkan panjangnya hingga 9 harakat. Berapa panjangnya itu? 18 ketukan, 18 gerak jari. 9 harakat. Jadi boleh kita bukan tuduh-tuduh, berarti orang itu bukan bermazhab Syafi'i, ataupun dia bermazhab Syafi'i tetapi tidak mengetahui bahwasanya bacaan Allahu Akbar itu yang panjang itu diperbolehkan. Tetapi karena Allahu Akbar itu adalah orang Arab, ya, dan kebanyakan orang Arab dia tak panjang-panjang. Jadi eloklah kalau kita jadi Arab, Allahu Akbar, tak ada masalah. Allahu Akbar, oh Melayu, sah. Jadi hukum fiqh dia kena jelas hukumnya. Kalau ada orang ceramah macam tu tak boleh, hukumnya apa? Tak boleh tu apa maksudnya? Haram ke? Batal ke? Makruh. Karena tak boleh itu mengandung tiga hukum ni. Haram, batal, makruh. Kalau dia kata tak boleh, hukumnya adalah makruh, berarti sah tak? Sah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau ya, kenyataannya memang ada yang panjang. Lepas tu dah mulai tuduh. Itu Allahu Akbar tak boleh itu. Maksud tak boleh itu apa? Ini fiqh, pembicaraan fiqh. Maksud tak boleh itu apa? Batal ke? Haram ke? Makruh ke? Atau satu lagi bid'ah? Kalau macam tu ramailah yang bid'ah, ramailah yang haram, ramailah yang makruh. Kalau batal, ramailah yang batal solat. Okey. Sedangkan orang yang solatnya sah pun belum tentu diterima. Jadi kita ni semua posisi kita semuanya serba telur di ujung tanduk. Kita belajar rukun solat 13 perfect, dah buat semua. Apakah diterima? Di ujung tanduk.
Ya. Kemudian orang yang hati dia waktu solat masya-Allah khusyuk, ya. Khusyuk. Tetapi bacaan Al-Fatihahnya berterabur. Solatnya khusyuk, tetapi Al-Fatihahnya batal. Diterima? Tak diterima. Jadi mestilah sejalan antara syariat zahir dengan syariat batin, mesti sinkronis. Mesti betul kedua-dua. Jadi memang ada yang bukan status ustaz, bukan yang itu, ya. Ada orang bukan status ustaz, dia sudah judge. Apa ni usali katanya. Ini tak sunnah ni. Padahal dia bukan status ustaz. Bukan tak pandai bahasa Arab. Status ustaz sekurang-kurangnya pandai bahasa Arab ataupun menguasai dalil yang dia hafal, yang dia tahu. Walaupun tak faham bahasa Arab, tetapi ketika dalil dia baca, dia boleh menguraikan, itu bolehlah. Jadi memang ada yang langsung tidak belajar dari agama Islam secara terperinci. Kemudian apabila dah jadi ustaz, orang panggil ustaz, terus dia kata usolli tak betul. Itu janganlah begitu. Karena kalau kita mengatakan usolli itu tak betul, berarti kita sudah menuduh ramai orang solatnya tidak sah. Dari zaman Majapahit dulu. Dari zaman Majapahit dulu sudah usolli. Ya. Dari zaman Imam Nawawi, ya, 1000 tahun yang dulu, misalkan, ya, 1000 tahun mereka sudah usolli. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, usolli itu adalah melafazkan niat, tapi dia bukan niat. Oleh sebab itulah didahulukan usolli. Kenapa? Untuk memantapkan niat yang akan kita buat dalam solat, ya, untuk mengingatkan kembali, untuk memantapkan, ya, semua harap-harap seperti itu. Baik. Meninggalkan tertib. Sesungguhnya ketertiban rukun-rukun adalah fardu. Jika orang sembahyang meninggalkannya, maka dipisahkan antara keadaan sengaja dan lupa. Jadi kalau dia sengaja, ada hukumnya. Kalau dia lupa, ada hukumnya tersendiri. Pertama, meninggalkan tertib dengan sengaja. Jika seseorang meninggalkan tertib dengan sengaja, maka dibezakan padanya antara qauli dan fi'li. Jadi rukun solat ada rukun qauli, rukun solat ada fi'li. Yang qalbi itu, ya, niat, ya. Ada 3 rukun solat: qauli, fi'li, qalbi. Tapi dalam perbincangan ini, ya, dibahas antara qauli dan fi'li saja. Yang pertama, meninggalkan tertib dengan sengaja pada rukun fi'li, perbuatan, seperti sujud sebelum rukuk. Jadi selepas walam yakul lahu kufuwan ahad, dia sujud. Dia sujud terus, dia tak rukuk. Atau rukuk sebelum bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung rukuk, Fatihah tak baca sebelum bacaan, maksudnya bacaan Al-Fatihah. Atau memberi salam sebelum sujud dengan sengaja, maka batal sembahyangnya karena dia bermain-main dalam sembahyang. Itu dia status sengaja, ya. Yang melakukan itu dengan sengaja, maka membatalkan sembahyang. Kenapa? Dia bermain-main. Masuklah viral dalam WhatsApp sembahyang, dia jungkir balik. Ada kan dulu kan? Waktu sembahyang, lepas tu dia
dia jam, dia pusing. Tua ke muda? Muda lah. Kalau tua patah kepala. Remaja. Itu tak sembahyang tu, saja bermain-main. Dia tak sembahyang. Orang muda kan, jom kita main-main. Sembahyang nanti engkau apa sebut bahasa Melayu? Kalau bahasa Aceh pula pingkui. Bahasa Aceh pula pingkui. Kalau bahasa Indonesia salto. Bahasa Melayu jungkir balik. Jungkir balik. Jadi itu saja ya. Kalaulah memang dalam sembahyang dia sengaja buat macam tu, batal sembahyangnya. Yang kedua, haram, dosa besar. Karena mempermain-mainkan pesuruhan, mempermain-mainkan perkara agama, ya, tiang agama. Baik. Kemudian keadaan yang kedua, meninggalkan tertib dengan sengaja pada rukun qauli, perkataan. Seperti mendahulukan rukun qauli selain salam ke atas rukun fi'li. Seperti mana dia melakukan tasyahud sebelum sujud dengan sengaja. Ya. Sebelum sujud dia tasyahud dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, sebelum sujud. Atau mendahulukan rukun qauli selain salam ke atas rukun qauli yang lain, seperti mendahulukan selawat ke atas Nabi ke atas tasyahud kalimah syahadat. Jadi dia selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, barulah dia at-tahiyatul mubarakat. Dengan sengaja, maka tidak batal sembahyangnya, akan tetapi tidak diiktibarkan dengan apa yang didahulukannya, bahkan hendaklah dia ulangi. Jadi kalau dia dahulukan rukun qauli, sembahyangnya tak batal, tapi kena rewind. Kena ulangi. Susunannya tu kena ulangi. Ustaz, kalau orang sembahyang, Ustaz kata nanti takut tak terima kan, Allah tak terima kan sembahyang macam tak betul lah dia salah kan. Akhirat besok Allah cepat tak solat kita. Kan solat tu tak terima tapi sah, tapi tak diterima. Allah cepat solat kita. Ya. Ada hadisnya, ya, apabila solat kita itu tidak diterima, maka solat kita itu dicampakkan. Dicampakkan balik kepada orang yang melakukan itu. Bukan di akhirat, di dunia. Mungkin hari-hari kita kena campak tapi kita tak perasan. Dia bagaikan kain buruk. Ya, kain yang buruk dicampak. Ambil balik, tidak diterima. Itulah risau, solat kita tidak diterima, tapi kita takut kita rujuk dengan ibadah kita. Kita rasa kita dah ahli syurga, kita dah ibadah, tapi Allah campak. Ya, kita dah banyak lakukan banyak amal ibadah. Lepas tu kita merasa diri kita lebih baik. Lebih baik dari orang lain. Aku tiap malam tahajud. Dia orang ni apa gunanya pergi kelas mengaji kalau akhlak macam tu? Tak boleh, ya. Tak payah orang dengan suami pun kadang ada perasaan. Ya. Tapi tak bangun. Ini kita cakap kita lah. Memang. Jangan cakap orang. Ini saya cakap Nima cakap saya, keluarga sendiri. Ya. Apa ustaz ngajar orang, diri sendiri tak buat? Ya. Kalau saya cakap tentang Nima, isteri ustaz.
cakap diri sendiri. Ya, tak cakap tentang orang lain. Ada pernah kat tanya Ustazah kan, Ustazah kan Ustaz kata kalau kita sunat, kita tak buat, kita qada lah kan, kalau nak biasakan. Kita tanya Ustazah macam tu, Ustazah kata apa? Malulah, kita bukan selalu buat, lepas tu kita nak qada. Mati kerana Allah. Jadi perasaan malu kerana Allah. Betul tak Ustaz? Solat sunat dia qada. Dia qada. Kau Ustaz kata kan, qada kalau orang dah nak train. Ya, ya. Kan? Tapi ada juga yang kita tinggal-tinggal. So kita nak qada, tanya Ustazah tu, Ustazah kata, malulah dengan Allah. Kita bukannya konsisten buat, lepas tu nak qada. Iyalah, tak konsisten buat apa qada. Betul. Jadi itulah kita ada disiplin ilmu tasawuf. Itu gunanya. Kalau kita solat masih merasa lagi kita yang solat, ya, ni aku buat ni karena aku tahu, itulah aku buat. Masih merasa diri yang buat, itu tak diterima. Walaupun rukun solatnya yang 13 tu sempurna dia buat, tapi dia merasa diri dia yang buat, itu tak diterima. Ya. Jadi habis tu macam mana? Ya, semuanya tu kan Allah dah tentukan. Semuanya dah tentukan. Ya. Hari ini kita baca surah Al-Kahfi, dah ditentukan oleh Allah. Sudah Allah, wahai hambaku, hari ini kau dapat baca Al-Kahfi. Bacalah kita. Pas kita baca, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kemudahan. Ya, jangan selepas baca, engkau dah baca Al-Kahfi tak? Aku sudah. Padahal aku sudah itu bukan dia, tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bincang-bincang surah Al-Kahfi tadi, saya yang rasa lemah ni baca Al-Kahfi. Macam mana, apa kata kalau kelas kita hari Jumaat, kita mula 8.30 baca Kahfi. Ya, baca sampai habis ke apa? Pukul 9 aja mula fiqh. Kita baca Al-Kahfi sampai kalau boleh khatam lah. Lepas tu 9 kita mula fiqh. Boleh ya? Kalau diterima cadangan. Tak payah baca kamu. Kalau khatam tak payah baca. Kalau dah baca, datang lagi. Kodok yang dulu-dulu. Kodok yang dulu-dulu. Anggap aja kodok yang dulu-dulu. Ya, baca surah Al-Kahfi. Karena memang Al-Kahfi kan panjang. Setengah jam khatam. Nanti lama-lama dia lajulah, macam Yasin kan? Macam Yasin, lama-lama laju. Baik. Kemudian kedua, tadi meninggalkan tertib karena sengaja. Kalau pada fi'li batal. Kalau pada qauli tak batal, tetapi kena ulang. Namun dosalah. Ya, haram tapi tidak membatalkan solat. Ya, sehingga dia mengulangi, dan apabila dia mengulangi yang qauli tadi itu, maka solatnya sah. Tapi dah tolak yang haram tu, dah tolak yang haram, tak tahulah tentang pahala kan? Tentang pahala tak tahu itu. Ya. Bila dah habis kita nak baca surah biasa, kita tinggal lagi. Kita baca ke tidak, Fatihah ni jadi macam betul lah. Jadi kita baca
balik kan. Ya. Sebab memang lupa ya, aku dah baca dulu kan. Jadi baca balik Fatihah. Lepas tu nak baca balik yang surah balik ke tidak? Ya. Jadi kadang berlaku kita baca surah Qul huwallahu ahad. Dah Fatihah ke tadi tak? Kalau Qul huwallahu ahad tu dah Fatihah lah tu. sebab baca Qul huwallahu ahad. Tapi baca Yasin. Yasin. Ni andai aja andai. Baca Yasin. Ketika baca panjang, syaitan masuk. Tadi engkau belum baca Fatihah, kata syaitan. Ragu-ragu. Ya, ragu-ragu kita. Kena baca, kena ulang tak Fatihah tu? Ragu-ragu. Ya, kita ulang. Kita ulang. Ragu-ragu kita ulang. Bacalah Fatihah. Dan selepas waladhdallin, nak baca Yasin balik tak? Bacalah Qul huwallahu ahad. Mesti ke? Sunnah. Baca surah, baca ayat hukumnya sunnah. Jadi tak payah baca pun okey. Ya. Kalau nak baca lebih baik. Bagi orang yang belum membaca surah, dia masbuk. Dia memang lambat masuklah solat zuhur 4 rakaat, dia masuk pada rakaat kedua. Jadi masuk rakaat kedua, maka surah tak ada baca kan? Maka bagi orang ini disunatkan untuk membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Kenapa kata dalam mazhab Imam Syafi'i agar solatnya itu tidak kosong daripada surah Al-Quran selain Al-Fatihah? Tapi Ustaz kalau buat macam tu, biasa kan imam laju sikit masa Fatihah, kita nak ikut tak sempat. Baca surah tak sempat. Yelah, rakaat ketiga tu kan imam dah tak baca surah kan. Jadi selepas saja dia Fatihah kan dia terus kita ni bila kita baca surah balik kita slow sikit. Kita tak sempat ikut imam. Dan ramai orang tak baca ya. Ramai orang tak baca. Lepas Al-Fatihah aja diam. Ni yang diam ya. Padahal masih ada kesempatan untuk baca surah atau ayat. Ramai orang yang tak baca. Jadi bacalah ya surah atau ayat. Kalau imamnya laju, itu apa tak? Memang kita tak boleh buat apa. Imam pun tak laju, kita ni yang slow sikit. Kita slow. Kalau imam laju, bacalah yang sempat. Baca supaya tak kosong. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Dapat satu ayat. Kenapa baca satu ayat? Imam laju. Boleh. Ya, boleh. Baik. Jika meninggalkan tertib kerana lupa, jika orang yang sembahyang meninggalkan tertib rukun-rukun dengan sebab lupa kemudian diingatnya, maka dibezakan padanya antara dua keadaan. Ya, kalau sengaja ada dua keadaan juga tadi, qauli dan fi'li. Kalau dengan sengaja ni, kalau lupa, ada dua keadaan juga. Yang pertama, jika teringat yang ditinggalkan itu sebelum sampai kepada melakukan perbuatan seumpamanya pada rakaat yang lain, maka hendaklah segera dilakukannya setelah diingatnya. Rewind balik sebelum masuk rakaat kemudian. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey? Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Belum Al-Fatihah. Rewind balik. Baca Fatihah sebelum masuk rakaat berikutnya. Okey, yang tadi dah selesai, kena rewind. Dia walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud dia, duduk antara dua sujud, sujud dia, Allahu Akbar. Rakaat pertama tadi belum Al-Fatihah lah. Ini tak boleh rewind, tak ada rewind. Tak ada rewind. Yang tadi tu guna bahasa budak-budak, tak aci dah. Tak aci, tak dianggap. Maka inilah rakaat pertama. Jadi Ustaz kata yang boleh rewind tu, kan rewind kita dah duduk, lepas tu sebelum mendengar baru kita baca Al-Fatihah, rewind kan. Lepas tu perlu lagi duduk tak? Perlu tertib. Tertib. Rewind itu maksudnya ulang balik semua. Rewind itu maksudnya adalah kita ulang lagi dari pertama sebelum masuk kepada rakaat kedua. Faham ya? Tapi tak faham yang Ustaz cakap tadi yang bila sembahyang jemaah kena baca surah. Itu tak faham? Sebab kata Ustaz kena baca. Ingatkan dah imam dah baca, tak payah baca. Yang surah tu sebab bila Yang ini saya kurang lengkap. Yang sir. Oh, Yang sir minta maaf. Alhamdulillah nasib baik tanya. Jadi tanya tu jadi bertanya tu bagus kan? Jadi itulah saya kurang lengkap tadi ya. Jadi kalau pada yang jahar, itu yang dibaca imam tu kita dengar. Kita tak payah baca surah atau ayat. Tetapi pada sir, imam baca surah. Sunat. Kita pun disunatkan baca surah. Surah atau ayat. Al-Ikhlas ke, An-Nas ke. Ya. Sir imam baca bahagian dia, kita tak hafal yang surah kita tak dengar, kita baca selalu qul huwallahu ahad. Kita baca yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, daripada diam aja. Disunatkan apabila 4 rakaat disunatkan 2 rakaat pertama. Apabila 3 rakaat disunatkan 2 rakaat pertama. Tapi karena maghrib itu kita dengar, itu dah jadi sunat kita mendengar. Tapi kalau kita baca seorang-seorang macam itulah. Kalau solat maghrib kita solat seorang, maka kita bertindak dianggap seperti imam. Buatlah ya. Ustaz maksud ni yang sir ni zuhur dengan asar. Zuhur, asar, isyak pun kalau kita masuk lewat tadi. Karena yang sir pada isyak 2 rakaat pertama jahar, 2 rakaat kedua sir. Kita masuk pada yang sir. Kita tak sempat baca surah karena memang 2 rakaat yang terakhir ni laju kan. Karena imam tak baca surah. Jadi selepas waladhdallin aja dia terus rukuk. Ya, terus rukuk. Kita masuk, kita tak sempat baca surah. Yang ini digalakkan orang yang lambat seperti ini, digalakkan bacalah surah pada rakaat ketiga dan keempat. Sebab kita tak dengar yang pertama, rakaat pertama tak dengar imam baca surah. Sebab kita kosong daripada bacaan ayat Al-Quran. Bacalah inna ataina. Bacalah inna ataina. Mana-mana pilih. Baik. Sebagai contoh, jika ragu pada meninggalkan sesuatu rukun seperti mana jika ragu dalam rukuknya, adakah ia membaca Al-Fatihah atau tidak, atau ragu dalam sujudnya, adakah dia rukun atau tidak, maka wajib kembali kepada rukun yang diragukannya dan dilakukannya dengan segera. Sekiranya dia seketika untuk mengingati, ini masalah terjemahannya. Faham tak? Sekiranya dia seketika untuk mengingati, batal sembahyangnya.
Kebalikan jika ragu dalam keadaan berdiri, hendaklah dia membaca Al-Fatihah atau tidak. Lalu diam untuk mengingati, maka tidak batal sembahyang. Oh ya. Jadi waktu berdiri kita diam seketika. Dah baca Fatihah ke belum? Padahal dah walam yakul lahu kufuwan ahad, masih berdiri. Diam sekejap, ingat. Belum. Baca Fatihah. Tapi ketika ruku dah baca Fatihah ke belum? Sami Allahu liman hamidah. Dah baca Fatihah ke belum? Allahu akbar. Terbawa-bawa sampai sujud pun nak fikir tu lama sangat. Dah baca Fatihah ke belum? Batal sembahyang. Jadi kalau ragunya dalam ruku, teringat dia dalam ruku, jadi dia terus rewind. Dan itulah yang berlaku tabi'inya macam tu. Kita akan teringat kepada perkara yang dekat. Jadi ruku, maka Al-Fatihah lah yang ragu Fatihah. Tak mungkin waktu ruku, dah wuduk ke belum? Jauh sangat. Jadi tak mungkin waktu sujud, dah Fatihah ke belum? Waktu sujud jauh sudah. Biasa yang ragu-ragu tu adalah yang tertib 1, 2. Ketika kita melakukan perbuatan 2, kita ragu pada 1. Itu tabi'inya macam. Jadi ketika kita ragu pada 2, ya, jangan tunggu 3, 4. Ragu pada 2 rukuk ni, terus balik. Terus rewind. Kalau rewind seperti biasa dah balik. Ya, kita seperti biasa. Tak perlu membatalkan solat. Ragu. Dah baca Fatihah ke tadi ke belum? Belum. Batal lah. Batalkan sembahyang. Batalkan sembahyang satu perkara lain. Dosa. Batalkan sembahyang dosa. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Kalau sembahyang sunat boleh. Sembahyang sunat pun sama. Cuma karena sunat bezalah dengan membatalkan yang fardu. Ada orang betul itu terfikir sembahyang sunat boleh. Ya. Boleh. Boleh. Cuma kadar besar dosanya tu berbeza dengan yang fardu. Ya. Kita tengah solat. Katalah ada kita main yang dia buat kita kejadi. Kita tahu. Itu kita batal ke apa? Kita apa lagi? Adalah terjadi yang kita tak boleh dengar benda yang dia cakapkan. Dia kelihati. Tu tak batal. Tapi kalau itu batal. Kita batal kita ulang batal lah. Itu batal. Itu bukan membatalkan. Batal kita niat balik kita solat lagi. Ya. Kalau macam tadi kita terlupa tu kita tak batal kita ulang remind aja balik. Kalau rewind tu kena buat sujud sahwi lah. Kalau rewind kena sujud sahwi, ya, kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, tak apa. Sujud sahwi hukumnya bukan fardu. Sujud sahwi hukumnya sunat. Sunat hai'ah. Ya. Sunat hai'ah kalau kita tak buat tidak membatalkan sembahyang. Sunat ab'ad kalau kita tak buat digalakkan sangat untuk sujud sahwi, untuk menyempurnakan. Jadi sembahyang kita tu tadi ya banyak kekurangannya karena kita dapat buat pada syariat zahir rukun dah okey, tapi syariat batin tak okey. Itulah tutup dengan solat sunat. Latihlah. Latih. Jadi ketika waktu solat itu ya,
waktu kita solat itu ulama-ulama tasawuf, mereka akan bersyahadat semula. Ini nak kata bid'ah, bid'ah lah. Kenapa? Bagi orang tasawuf, dia merasa diri dia murtad, bukan pada fiqh. Ni awas, hati-hati. Orang tasawuf merasa diri dia murtad, itulah dia syahadat. Menurut fiqh tak murtad, tapi dia rasa. Itulah ilmu tasawuf untuk memperhalus. Jangan nilai orang tasawuf dari fiqh. Kalau nilai tasawuf dari fiqh, cacah merbah, bergaduh. Yang tasawuf dia pegang tasawuf, fiqh dia pegang. Ya, fiqh dia pegang juga. Tapi orang fiqh menilai orang tasawuf itu bid'ah. Bergaduhlah. Tuduhlah itu bid'ah. Mana ada tu Rasulullah buat macam tu. Ya. Jadi orang fiqh dia mengucap semula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, yang dengar baru ni yang video ada orang hantarlah yang kotak solat kan. Dia kata kita kena kerja masa sebab kita dah umur ni kan. Kotak solat jangan buat solat sunat rawatib semua. Bodoh dia kata. Tak bukan bodoh. Jadi akak pun tak pun dia dah takut dah. Ya Allah, bodoh je lah tak buat rawatib kan. Bodoh. Kotak yang fardu. Yang fardu. Dia kata ada orang cakap boleh ke Ustaz buat bodoh lepas tu buat sunat rawatib. Tak perlu lagi. Dia kata bodoh je, kerja bodoh dia kata. Nanti tarawih pun bodoh je. Macam betul tak Ustaz? Betul ke tak? Tak jadi takut. Ada betul, ada tak efisien. Saya rujuk kepada guru Abah Sekumpul. Guru Abah Sekumpul, beliau menggalakkan qadalah pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan akan datang, qada solat fardu, qada pada bulan Ramadan. Lepas tu ya, memanfaatkan waktu mulia, memanfaatkan pahala ibadah yang dilipat gandakan. Masalah diterima ke tidak, itu bukan masalah kita. Fiqh, kita buat fiqh. Mazhab Imam Syafi'i, solat fardu yang kita tinggal tu wajib qada. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oh, saya dengar Ustaz, ada yang kata tak payah qada, taubat saja sudah. Mazhab bukan Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Jangan campur, jangan laga-laga. Kadang kita macam tu. Yang mana yang betul? Ustaz ni ke Ustaz tu? Dua-dua betul. Yang ini Syafi'i, yang itu yang lain. Kan betul dua-dua. Yang salah kita laga-lagakan. Tapi kita nak buat pun boleh juga. Sekarang kodok selepas solat tu kan. Kita ya. nak buat rawatib dua sebelum macam sebelum selepas. Betul kita nak kodok boleh juga. Boleh kan? Tak ada masalah. Qada bila-bila. Ya, selepas solat subuh qada. Bila-bila. Solat definisi adat dengan qada. Apa adaan? Tunai. Apa itu solat tunai? Solat pada masanya. Nanti Jumaat ya, solat Jumaat. Apabila ya zuhur pada masanya. Apabila kita buat solat asar pada waktu zuhur, kita qada. Itu berarti qada adalah membuat suatu amal ibadah bukan pada masanya, dah terkeluar daripada masanya. Itulah qada.
Jadi qada tu bila-bila. Tak mesti Zuhur diqada di waktu Zuhur. Tak mesti. Mudah. Ya. Saya qada Zuhur pada waktu Zuhur supaya senang. Tarawih pun kita qada subuh. Ya, qada subuh boleh lah. Boleh. Tarawih masa tarawih Ya. kita buat. Dapat Boleh. tak pahala tarawih? Dapat tak pahala tarawih? Kalau ikut matematik tak dapat. Kalau ikut matematik tak dapat. Sebab yang ini qada subuh. Yang ini saya imam tarawih, aku niat qada subuh. Makmuman lillahi taala, Allah akbar. Kok ustaz tu yang cakap dia suruh buat macam tu? Ada ustaz yang kata dapat. Ada ustaz yang kata dapat. Tapi kalau saya ikut matematik tak dapat. Sebab apa? Sebab balik kepada itu puasa Syawal. Puasa Syawal lah. Apa puasa Syawal tu? Apa hadis Rasulullah bersabda? Rasulullah bersabda, siapa berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 puasa 6, maka seperti puasa setahun. Ini matematik ni. Puasa Ramadan sebulan, katakanlah 30 hari. 30 hari. 30 hari darab 10 300. Tambah 6 darab 10 360. Setahun 360. Maka 360 adalah bilangan hari setahun. Itulah sabda Rasulullah, siapa puasa Ramadan. Cuma Rasulullah tak kata detail. Siapa puasa Ramadan penuh, kemudian dia ikuti selepas Ramadan penuh 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat puasa seperti setahun. Itu matematik sebenarnya. Jadi 360. Sekarang ni kita puasa Ramadan cuti. Bulan Syawal aja nak puasa Syawal. Yang qada kita tak dahulukan. Lepas tu kita sangka dapat puasa setahun. Belum puasa setahun. Karena Ramadan cuti seminggu, kemudian puasa Syawal 6 hari. Baru puasa 29 hari. 29 hari darab 10, 290 hari. Setahun ke 290 hari? Tak cukup. Maka ikut matematik tak dapat. Jadi itulah digalakkan orang yang tinggal puasa Ramadan, digalakkan qada Ramadan. Karena keutamaan mengqada Ramadan itu lebih utama daripada puasa sunat. Daripada puasa sunat Syawal. Katakanlah macam ni. Ramadan cuti 7 hari, Syawal dia puasa 6 hari. Selepas 6 hari meninggal, punya hutang tak yang punya hutang. Nanti di akhirat ditanya tak? Tanya. Wahai hambaku yang soleh, kamu punya hutang Ramadan, tetapi kamu puasa sunat, apa hal? Wallahu alam lah Allah tanya macam mana. Ustaz, Allah tanya dalam bahasa apa? Innalillahi. Kalau yang aku Ustaz yang macam yang tadi tu kan. Ada yang tanya. Saya pernah dengar juga betul-betul betul, tapi Aisyah pun sendiri hanya mengqada puasa bila menjelang Ramadan seterusnya, bukan sejurus selepas Ramadan. Saya pernah dengar. Ya ada. Jadi macam bukan sesuatu yang Aisyah ya. Aisyah.
Ada Aisyah itu menunjukkan ke apa? Kefarduan yang lebih utama. Kita tak qada awal-awal. Maka akhir-akhir ini hukum wajibnya tu semakin kuat. Kefarduannya semakin dituntut. Sehingga apabila kita tidak mengqadanya di akhir-akhir dah dekat Ramadan, itu dikira kita berdosa. Dosanya lebih besar lah. Sehingga karena dosanya itu lebih besar, maka perlu kafarah. Orang yang punya hutang puasa tahun lalu, tetapi Ramadan sekarang dah masuk, hutang puasa tahun lalu dia tak, maka dia kena kafarah. Ya, dia double kafarahnya. Fidyahnya. Ayah memang ada Aisyah macam itu. Aisyah sekejap. Aisyah adalah orang yang tidak haid. Kalau saya tak silap Aisyah. Aisyah adalah isteri Rasulullah. Aisyah ke Fatimah? Innalillahi wa inna. Ada hadis macam tu. Ada berita salah seorang isteri Rasulullah ke anak Rasulullah Fatimah ke? Fatimah minta maaf, bukan Aisyah. Aisyah haid. Ada hadisnya. Aisyah sering bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya haid. Aisyah haid ya. Aisyah haid. Silap. Yang tak haid itu Fatimah. Apakah orang yang tak haid itu tak boleh punya anak? Itu masalahnya. Boleh ada anak? Dikatakan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak haid tetapi boleh punya anak. Itu misteri. Baik, soalan tadi. Kalau kita puasa dalam Syawal kan, sekalikan dengan sunat Syawal, qada dengan sunat Syawal. Lepas tu kalau dia 6 hari, lepas tu kita sambung sampai habis. Kalau kata 7 hari kata Syawal ni 4 hari. Boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada memang macam tu. Kalau kita qada Ramadan pada bulan Syawal, sekali diniatkan dengan puasa sunnah, maka dapat pahala puasa Syawal. Tapi itulah yang kalau bagi saya matematiknya tu tak masuk. Karena nak kira tu. Kalau kita qada dulu lepas tu buat dalam bulan Syawal. Ya, qada dulu lepas tu baru buat Syawal. Ataupun qada sekali dengan Syawal, lepas tu buat lagi Syawal. Tak ada masalah. Sekarang misalnya ya, walaupun hal itu di dalam mazhab di dalam mazhab ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita puasa qada dan yang kita puasa wajib, kemudian kita sekali dengan sunat, dapat pahala sunat. Sekarang kalau dalam bukan puasa, dalam ibadah lain dapat tak? Sahaja aku solat fardu qada, niat sunat sekali, Allahu Akbar. Tak dapat kan? Tu wallahu alam. Kenapa puasa boleh, solat tak boleh? Ada ustaz cakap kita macam ni, kita puasa qada bulan Ramadan tu, Syawal tu. Tapi yang bagi sunat tu Allah Taala. Kita tak payah niat dua, kita niat qada, tapi yang bagi sunat tu Allah Taala sebab kita memang buat dalam bulan Syawal. Sama juga kalau kita qada solat. Kalau kita buat selepas zuhur kita qada, yang bagi
rawatib tu bagi ganjaran sunat tu Allah Ta'ala. Ada macam-macam ustaz lah. Ya, ya. Itulah fiqh, buku fiqh tebal. Sebab bicara solat aja, ya, bicara-bicara yang lain, memang dalam bidang fiqh, ya, ilmu yang sangat luas. Baik. Kita kembali. Yang poin nombor 1, meninggalkan tertib karena lupa, ya, sedikit lagi. Dikecualikan dari kembali kepada rukun yang ditinggalkan. Rukuk sekiranya teringat dalam sujudnya bahwa ia meninggalkan rukuk, maka hendaklah kembali kepada qiyam. Ini yang kita cerita hari itu kan. Apabila kita sujud, yang kita teringat kita belum Al-Fatihah ke rukuk. Secara tabi'i, apabila kita sujud, kita teringat rukuk tadi, lupa rukuk tadi, maka kita kena rewind pada perbuatan sebelum rukuk, ya. Kita rukuk ni, kita rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita sujud. Waktu sujud, kita lupa dah rukuk ke belum. Maka kita hendaklah kembali kepada perbuatan sebelum rukuk. Dah rukuk ke belum? Kembali kepada perbuatan sebelum rukuk. Lepas tu barulah rukuk. Allahu Akbar. Kalau lupa Fatihah, macam mana ustaz? Lupa Fatihah. Lupa Fatihah pada rukuk. Dah Fatihah ke belum? Balik. Tak minum sebelum Fatihah. Balik lagi kan tadi takbiratul ihram sudah kan? Fatihah belum. Berarti Fatihah tu adalah bersamaan tadi kan? Fatihah adalah bersamaan dengan berdiri. Jadi tak perlu takbir. Tak perlu takbir. Kita kembali kepada terus dalam qiyam, kita ulang lagi lah. Kita baca Fatihah. Kita baca yang kita lupa. Ustaz, baru nak amalkan yang Ustaz cakap minggu lepas, yang kalau kita dah beri salamnya, niat kita nak keluar solat, kan Ustaz ajarkan. Lepas tu akan baru nak amal, tapi akan dah confuse dah. Salam pertama niat ke salam kedua? Salam pertama masa tu niat nak keluar solat ke nak tamatkan solat ke? Ya. Pelajaran minggu lepas, dalam rukun ada niat. Dalam memberi salam kita ada sunat, ya. Dalam rukun ada sunat. Rukun itu fardu. Dalam kita melaksanakan fardu ada perbuatan sunat. Jadi sunat kita ketika memberi salam, kita sunat niat keluar dari solat. Itu adalah pada salam yang kedua. Oh, salam kedua. Tapi salam pertama Tak apa. Berarti kalau dia niat keluar dari solat pada salam yang pertama, salam yang kedua dah tak ada. sah tak solat? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh, aku keluar dari solat. Dah? Sebab dah keluar. Berarti yang kiri dah tak ada. Tapi kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai solat, niat keluar dari solat, berarti dapat pahala. Niat keluar dari solat hukumnya sunat, bukan wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, salam kepada malaikat, kepada jin Islam, kepada orang sebelah kanan. Itu kita tujukan salam kita itu
sedemikian. Kita niatkan kepada orang sebelah kanan, jin Islam dan malaikat. Kalau imam ada tambahan dan jemaah belakang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada malaikat, jin Islam dan orang yang sebelah kanan. Tak perlu. Karena kita nak ruku. Kita nak ruku. Jadi ambil posisi sebelum ruku. Ya, sebelum ruku. Jangan ambil waktu sujud teringat belum ruku. Lepas tu kita terus ruku. Itu tak boleh. Karena ruku itu adalah perbuatannya selepas berdiri. Jadi kalau kita langsung bangun daripada sujud, batal. Ya. Kita ruku, sujud. Belum ruku. Kita terus ruku. Itu tak sah rukunya. Karena ruku adalah perbuatan yang kita lakukan selepas berdiri. Jadi kena patah balik. Ya. Satu perbuatan sebelum ruku. Ustaz nak tanya witir tak? Witir, ya. 3 rakaat, 1 salam. Witir 3 rakaat, 1 salam. Ya. Kalau yang rakaat kedua kita tak perlu tahiyat awal. Tapi perlu sujud, perlu duduk antara 2 sujud tak? Atau Tidak perlu duduk antara 2 sujud. Maknanya kita terus bangun je. Witir yang 3 rakaat tidak perlu duduk antara dua sujud. Yang pertama tu duduk. Yang rakaat pertama. Terus duduk tahiyat akhir, tak perlu tahiyat awal. Solat maghrib, apa beza maghrib dengan witir 3 rakaat? Bezanya maghrib ada tahiyat awal, witir tak ada tahiyat awal. Itulah kesimpulan. Tapi tu nak bangun tu, cara nak bangun tu kan biasa kita solat, kita nak bangun rakaat kedua kan kita duduk sebentar bangun kan. Kalau yang witir tu katanya yang kedua tu tak ada tahiyat awal, kita tak duduk sebentar. Duduk sebentar tetap sunat. Sunat. Pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu tetap sunat duduk sebentar. Dipanggil duduk rehat. Jadi duduk rehat tu bukanlah duduk tahiyat. Duduk rehat sunat hai'ah, duduk tahiyat awal itu sunat ab'ad. Baik, yang akan datang insya-Allah kita ulang balik meninggalkan tertib kerana lupa. Jadi kesimpulannya yang meninggalkan tertib meninggalkan tertib dengan sengaja, kalau pada qauli kita sengaja, maka tak batal sembahyangnya, tetapi kita kena ulang. Kena ulang. Ya. Kena ulang. Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sengaja kita. Al-Fatihah belum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kena ulang Fatihah. Dan tidak batal. Itu rukun qauli. Tapi kalau rukun fi'li sengaja Allahu Akbar, ya. Lepas tu kita ruku. Kita ruku. Padahal rukun qauli tadi kita tak buat. Kita sengaja terus ruku. Sengaja.
Rukuk adalah rukun fi'li. Kita sengaja tidak melakukan Al-Fatihah. Ya. Ataupun batal sembahyang. Ataupun waktu kita Al-Fatihah dah baca, walam yakul lahu kufuwan ahad pun baca, tapi kita sengaja tak rukuk. Kita meninggalkan rukun fi'li. Terus sujud, Allahu Akbar sujud. Sengaja. Maka batal sembahyangnya. Jadi meninggalkan rukun fi'li secara sengaja membatalkan sembahyang. Adapun meninggalkan rukun qauli ya dengan cara sengaja, maka tidak membatalkan sembahyang. Kena ulang. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Minggu hadapan kita mula 8.30. Kita mula 8.30 baca surah Al-Kahfi. Kelas fiqhnya pukul 9. Siapa yang berminat 8.30 itu kita mula dengan membaca surah Al-Kahfi. Siapa yang datang saya teruskan je lah. Siapa 8.30 je kita. Saya datang 8.30, mula 8.30. 8.35 baca 8.35. Ataupun siapa datang 8.30, ustaz lambat lagi ni datang, bacalah dulu. Alhamdulillah, demikian sajalah, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu